wabarakatuh. Saya Nur Kaisarah binti Abdul Rahim dari kelas 2 SI akan membentangkan hasil projek saya yang bertajuk Rumah Kediaman Hijau yang dijalankan dengan arahan dan bimbingan Cikgu Khairul Nizam bin Zafri. Sebagai pengenalan, saya ingin menceritakan sedikit sebanyak mengenai tujuan dan matlamat projek saya. Bangunan menyumbang sehingga 18% daripada pelepasan karbon dioksida dan juga ia menggunakan banyak tenaga di dunia. Pada masa yang sama, bangunan atau rumah ada potensi paling besar untuk menjimatkan tenaga. Sebuah rumah hijau adalah bangunan yang mengamalkan konsep mesra alam dalam seluruh kitar hidupnya, termasuklah dari segi reka bentuk, pembinaan dan juga penjagaannya. Matlamat pembinaan bangunan hijau ini adalah untuk mengurangkan kesan keseluruhan persekitaran dan infrastruktur yang dibina ke atas kesihatan manusia serta persekitaran semula jadi. Sebuah bangunan hijau mesti mempunyai kecekapan struktur yang nyata dalam penggunaan sumber seperti tenaga dan air. Ia juga perlu melindungi kesihatan dan kesejahteraan penghuni, mempunyai ciri-ciri inovasi untuk memudahkan urusan pengguna, mempunyai sistem pengairan air, peredaran udara dan pencahayaan yang baik. Dan ia juga perlulah menggunakan bahan kitar semula. Di bawah ini terdapat lakaran asal model rumah hijau saya dan gambarnya dari pandangan hadapan. Penjana tenaga diperbaharui. Pada model rumah kediaman hijau ini, saya menggunakan tenaga solar dan tenaga angin sebagai sumber tenaganya. Tenaga solar adalah teknologi untuk mendapatkan tenaga berguna daripada cahaya matahari. Gunaannya semakin luas apabila terdapat kesedaran mengenai kos persekitaran dan bekalan terhad oleh sumber tenaga yang lain seperti bahan aktif fosil yang semakin hilang. Ia menukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Panel solar menghasilkan tenaga dengan menyerap cahaya dari matahari dalam sel fotovoltaik yang kemudiannya mengubah tenaga tersebut menjadi elektrik. Tenaga solar sering dirujuk sebagai solar PV. PV iaitu bermaksud fotovoltaik. Panel solar mampu menukar sekitar 20% tenaga yang diserap dari matahari. Ia menjimatkan kos elektrik kerana menggunakan elektrik sendiri dan bukan membelinya dari grid. Dan tenaga solar menggunakan penggunaan panel solar. Kelebihan tenaga solar ialah ia dapat mengurangkan bil elektrik dan merendahkan kos penyelenggaraan. Ia juga merupakan tenaga yang boleh diperbaharui. Dan kita beralih pula kepada tenaga angin. Tenaga angin adalah salah satu tenaga yang diperoleh dari angin. Ia merupakan sesuatu yang telah digunakan selama bertahun-tahun untuk menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga angin menghasilkan tenaga elektrik dengan tenaga angin. Ketika waktu siang, udara pada permukaan darat menjadi panas. Lebih cepat berbanding udara pada permukaan air. Udara panas pada permukaan darat mengembang dan bergerak ke atas. Kemudian, udara yang lebih berat dan lebih sejuk dengan pantas mengisi ruang yang ditinggalkan. Itulah caranya angin terhasil dan bolehlah kita menggunakan tenaga angin. Tenaga angin adalah bersih. Logik kuasa angin tidak menghasilkan sebarang pencemaran udara atau air, kerana tiada langsung bahan bakar yang dibakar untuk menghasilkan tenaga angin. Juga menggunakan kincir angin. Kelebihan tenaga angin ialah tenaga yang boleh diperbaharui. Ia juga menjimatkan ruang kerana saiznya yang tirus itu. Ia juga merupakan tenaga yang bersih. Saya meletakkan panel solar di sini pada model rumah hijau saya kerana di sini mendapat cahaya matahari yang paling banyak, dan juga kincir angin diletakkan di hadapan supaya apabila angin datang daripada hadapan, ia akan mendapat kehadiran angin yang sangat banyak. Saliran adalah sistem longkang, parit, longkang dan juga dulang tangkapan. Saliran sedemikian kelihatan seperti parit 0.5 meter lebar dan 0.5 hingga 0.6 meter dalam. Ia direka untuk mengalirkan air hujan, air lebihan dan sebagainya. Saliran air yang terdapat pada model kediaman rumah hijau saya mengumpulkan air hujan yang menitik ke atas bumbung pada satu tangki. Air yang turun itu akan melalui satu saliran yang menuju ke sebuah tangki air. Saliran diletakkan di sudut paling bawah dan tepi bumbung. Ini kerana bahagian yang paling bawah bumbung mempunyai luas permukaan keseluruhan bumbung. Maka luas permukaannya paling besar dan air akan mengalir di situ kerana faktor kecenderungan bumbung.
Bila air mengalir, luas permukaannya yang paling besar dan ia akan mengumpul paling banyak air di sini. Oleh sebab itu, kita akan mendapat jumlah air yang banyak jika sairan diletakkan pada sudut yang saya letakkan itu. Air yang terkumpul itu kemudiannya boleh digunakan semula untuk keperluan harian. Kerana apabila air terkumpul di sini dan dari tepi juga, ia akan masuk ke dalam sebuah tangki yang ia boleh digunakan untuk keperluan harian kita. Contohnya kita nak menyiram pokok ataupun kita nak mencuci kereta dan berbagai lagi keperluan harian. Sistem dan kaedah ini mampu menjimatkan air, mengurangkan bil air dan juga mengelakkan masalah ketiadaan air kerana sentiasa ada air simpanan yang dikumpul daripada air hujan dalam tangki itu. Kelebihan utama sistem saliran ini adalah kosnya rendah dan kelajuan penciptaannya. Untuk meningkatkan keselamatan dan meningkatkan hayat perkhidmatan pilihan saliran ini, dulang khas atau dulang plastik digunakan yang ditutup dengan grill di atas. Dulang itu adalah untuk mengurangkan seperti batu atau daun yang akan menyekat air itu dapat lalu. Untuk pilihan komponen pula, kita perlu membiasakan diri dengan bagaimana sistem perpaitan disusun agar tidak salah susunannya. Sistem saliran perlulah disusun dengan betul supaya air dapat mengalir dengan baik, iaitu dengan meletakkan struktur paip yang tepat tanpa kebocoran. Contohnya, di bahagian hujung paip perlu diletakkan penghadang supaya air hanya mengalir satu arah. Apabila kita meletakkan penghadang di hujung ini, air akan mengalir terus ke sini. Jika tiada penghadang, air akan turun ke sini dan tidak akan masuk ke dalam tangki. Dan juga, setiap saluran paip haruslah menggunakan gam yang kuat dan bersesuaian agar air tidak bocor semasa hendak mengalir menuju ke tangki air. Pemilihan bahan juga penting dalam pemasangan paip yang kukuh. Pemasangan paip jenis belenggu mestilah digunakan, iaitu di bahagian paling hujung paip untuk memastikan air mengalir ke bawah tanpa sebarang pembaziran. Dinding kaca. Pencahayaan semula jadi di dalam rumah ini ialah teknik atau sistem bagaimana untuk membawa sinaran cahaya matahari ke dalam rumah kediaman. Alat pengesoran cahaya digunakan iaitu sebuah inovasi yang menggunakan konsep pantulan cahaya untuk mengawal jumlah cahaya sinaran matahari daripada luar masuk ke dalam rumah. Iaitu apabila cahaya matahari masuk, ia akan memantulkan cahaya tersebut ke arah siling. Dan daripada permukaan siling itu pula, cahaya itu akan dipantulkan semula ke dalam ruang dalam rumah. Hal ini dapat mengurangkan penggunaan cahaya daripada lampu yang perlu dibayar bilnya, terutamanya pada waktu siang kerana terdapat cahaya matahari pada waktu siang. Dan terdapat beberapa kebaikan penggunaan dinding kaca ini. Itu yang pertama, mendapat cahaya matahari, iaitu cahaya matahari merupakan sumber vitamin D yang memberikan banyak manfaat pada kesihatan manusia. Dan juga dapat meningkatkan sistem imun tubuh, ini juga daripada cahaya matahari. Terusnya dapat mengurangkan jangkitan pelbagai jenis penyakit, dan tenaga elektrik dapat dikhidmatkan terutama pada waktu siang kerana kita menggunakan cahaya matahari daripada menggunakan tenaga elektrik. Seterusnya, rumah juga akan terasa lebih luas. Ini kerana bila kita dengan kaca yang duk sinar, kita dapat melihat dan memberi kita persepsi baharu bahawa ruang di dalam rumah seperti bersambung hingga keluar dan membuatkan rumah kita nampak luas. Dan warna hijau rumput di taman serta bunga-bunga yang berada di halaman rumah akan memberikan pemandangan yang indah pada sesiapa yang duduk dalam rumah. Reka bentuk dinding kaca juga ada syarat-syaratnya, iaitu mestilah selesa dan selamat serta dapat berfungsi dengan baik. Untuk ini, kita perlu memilih struktur dari kaca tempered yang berkualiti tinggi dengan jenis perancing yang berjaya untuk menjamin keselamatan supaya ia dapat bertahan lama. Ia diciptakan berkat teknologi moden yang tinggi. Jenis kaca tugas berat baru mempunyai sifat teknikal, fizikal dan operasi yang sama dengan bahan binaan yang popular. Jadi sekarang ini terdapat banyak sangat rumah yang telah dibina dengan berdindingkan kaca. Tumbuhan hijau. Persekitaran yang hijau membolehkan kita semua menyedut udara yang segar memandangkan keadaan dunia kini penuh dengan pembangunan yang mencakar langit. Ia menyebabkan ozon udara semakin nipis. Menghirup udara dalam alam sekitar kita yang bersih dan segar juga membolehkan kita menikmati keselesaan, ketenangan jiwa dan pemandangan kehijauan yang sangat baik untuk kesihatan. Pokok juga boleh menyejukkan kawasan persekitaran rumah kita. Terdapat beberapa kebaikan tumbuhan hijau. Terutama, tumbuhan hijau dapat membekalkan oksigen kepada kehidupan. Dan seperti yang kita tahu, tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk menjalankan proses fotosintesis dan manusia perlu memerlukan oksigen untuk bernafas. Maka akan menjadi seimbang
bila ada niat tumbuhan. Okey, dan seterusnya pokok yang besar boleh menjadi elemen peneduhan. Seperti pokok ini, dia besar, dia boleh meneduhkan rumah daripada sinaran yang matahari yang terlalu terik. Okey, dia juga boleh menjadi sumber pendapatan seperti pokok-pokok yang mengeluarkan buah, iaitu seperti pokok cili, pokok mangga, pokok pisang dan berbagai lagi. Itu hasilnya boleh dijual dan dia dapat menjadi pendapatan untuk keperluan hidup manusia. Seterusnya, ia dapat menggalakkan manusia menghargai alam sekitar, dan kebaikannya dapat mengindahkan kawasan seperti pokok-pokok bunga ros, pokok bunga matahari. Seterusnya, ia dapat menstabilkan suhu persekitaran, dan pemanasan global dapat dikawal dan akan dapat menstabilkan ekosistem persekitaran. Seterusnya, menggunakan pasu daripada bekas plastik dan pelbagai jenis kaca yang dikikar semula. Seterusnya, penjagaan sumber-sumber alam sekitar seperti pokok akan dapat membendung pelbagai masalah. Sebagai contoh, hutan mengawal hakisan tanah dan banjir. Penanaman pokok-pokok baharu dapat membantu menyerap karbon dioksida dari udara yang akhirnya mengurangkan kesan gas rumah hijau. Perubahan suhu dan iklim yang mendadak mengakibatkan bencana seperti peningkatan paras air laut yang mendadak, banjir dan sebagainya. Pokok dianggap penting dalam membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Seterusnya, mengurangkan fenomena pulau haba bandar. Lubang udara. Sistem pengudaran merupakan satu proses mengekalkan keadaan suhu, kelembapan dan oksigen dalam satu ruang dengan memasukkan udara bersih ke dalam ruang-ruang bagi menggantikan udara kotor yang tidak lagi digunakan. Udara yang terhasil daripada manusia, cahaya matahari dan dari kekerasan elektrik akan menghasilkan udara panas di dalam rumah. Selain itu, terdapatnya habuk, bakteria dan segala macam bauan di dalam udara. Udara ini perlu dikeluarkan dari lubang-lubang udara pada bangunan atau rumah bagi menjamin keselesaan dan kesihatan serta dapat mengekalkan suhu yang sesuai bagi pengguna. Iaitu caranya, udara sejuk yang lebih tumpat akan masuk melalui tingkap, pintu atau apa sahaja lubang udara, manakala udara panas yang kurang tumpat akan keluar melalui lubang udara tersebut. Itu berlakunya konsep perolahan haba akan menjadikan rumah lebih sejuk. Keadaan ini mesti dipatuhi dalam sebarang situasi dan rega bentuk kerana ia mempunyai banyak faedah. Antara faedah-faedahnya ialah dapat mengekalkan kualiti udara di dalam bangunan atau rumah di atas satu paras minimum, iaitu dengan menukarkan udara terpakai dengan udara bersih. Ia juga dapat menyediakan oksigen secukupnya untuk pernafasan manusia dan untuk melakukan pelbagai aktiviti. Seterusnya, ia dapat menurunkan suhu di dalam rumah disebabkan terdapat angin yang masuk daripada lubang-lubang udara itu. Dan seterusnya, pada rumah hijau saya telah meletakkan satu peralatan pengudaraan mekanikal yang diberi nama turbin ventilator di atas ini. Turbin ventilator ini banyak kelihatan di banyak sangat rumah pada masa sekarang dan ia mempunyai banyak faedah. Antaranya, ia dapat mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam rumah. Ia dapat mengeluarkan bahan panas daripada matahari yang terperangkap dalam bomba rumah. Ia juga dapat memastikan udara dalam rumah lebih segar dan nyaman serta mencegah bauan udara di dalam bilik dan ruang-ruang dalam rumah. Ia dapat mengurangkan habuk dan ia sesuai untuk kanak-kanak atau manusia yang ada asma. Dia dapat melindungi shielding kapur dan shielding asbestos rumah daripada merekah dan kekuningan kerana kepanasan haba matahari. Di sinilah letaknya turbin ventilator cerah dan lembut. Jumlah haba yang diserap sesuatu objek bergantung pada jenis dan warna permukaannya. Warna cerah dan lembut merupakan pemantul haba yang baik. Konsep pantulan haba menjadikan rumah lebih sejuk. Perlulah mengecat dinding rumah dengan warna yang cerah seperti putih dan sebagainya kerana ia dapat membantu ruang dalaman kediaman menjadi lebih sejuk dan nyaman kerana warna cerah dapat memantulkan semula cahaya. Kita perlu elakkan mengecat dinding rumah dengan warna yang gelap seperti warna hitam, warna kelabu dan warna seumpamanya kerana warna gelap ini akan menyerap haba panas dengan cepat berbanding cat dinding berwarna terang. Itu akan menyebabkan seterusnya ruang dalam rumah menjadi panas, menjadi bahang, sama seperti kita berada di luar rumah bersama matahari terik. Dan saya ada sedikit fakta sains untuk memberitahu, iaitu teori warna. Teori warna menyatakan bahawa setiap warna mewujudkan emosi tertentu dalam diri setiap orang.
Contohnya, warna biru menenangkan dan meningkatkan fokus. Ungu pula baik untuk meningkatkan kreativiti. Sementara warna yang lebih gelap mungkin menunjukkan emosi terlalu kuat. Itu mesti membuat kita merasa kesal dan mudah marah. Tetapi warna yang lebih terang seperti warna putih memberikan kesan lembut dan tenang yang akan membuat rumah semakin nyaman. Putih juga membuatkan ruang dalam rumah nampak lebih luas. Warna ialah alatan yang mempunyai impak besar dalam rumah seseorang. Ia bukan sahaja dapat mengubah suasana dalam rumah mengikut cita rasa, malah ia dapat membuatkan sesebuah ruang dalam rumah menjadi lebih lapang ataupun menjadi lebih kecil. Warna yang dipilih di rumah sangat penting dari segala jenis aspek. Hal ini penting bagi menjamin keselesaan dan ketenangan penghuni di rumah. Warna putih merupakan pemilihan yang paling tepat kerana mempunyai banyak faedah. Antaranya sifatnya yang boleh menyejukkan keadaan suhu di dalam rumah. Dan juga tidak lupa juga, warna ini boleh memberi ketenangan di dalam rumah. Selain itu, ia mampu membuatkan rumah kelihatan lebih luas. Kesimpulan dan penutup. Kadar permintaan terhadap sesuatu keperluan adalah tinggi. Gaya hidup manusia yang mahukan kehidupan lebih baik seperti rumah, bekalan elektrik dan lain-lain menyebabkan permintaan terhadap sumber semula jadi semakin meningkat. Oleh itu, kita digalakkan untuk menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar dan tenaga angin yang saya gunakan dalam model rumah saya. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui tidak akan habis. Hal ini kerana sumber-sumber ini menggunakan tenaga daripada sumber semula jadi, iaitu matahari dan angin, yang menyebabkan tenaga ini akan berkekalan selagi mana sumber tenaganya, iaitu matahari dan angin, masih lagi ada dan wujud. Segala aspek sains juga dapat membantu menambah keselesaan dan kemudahan dalam kehidupan kita. Contohnya, warna cerah yang boleh menunjukkan suhu persekitaran rumah. Semua itu mempunyai kebaikannya yang tersendiri dan sangat mesra alam. Ia juga dapat menjimatkan kos dan simpanan kita. Teknologi hijau turut membantu dalam pembangunan masyarakat berilmu yang mendorong ke arah mempraktikkan tenaga lestari dan cara hidup yang lebih baik. Kita boleh hidup lebih lestari jika kita menjadi seseorang yang lebih mesra alam sekitar dan menjadi rakyat yang aktif dalam membangunkan alam sekitar. Sebagai contoh, lebih baik menggunakan dinding kaca, warna cerah, lubang udara dan menanam tumbuhan hijau ataupun meletakkan tumbuhan hijau di sekitar kawasan rumah daripada kita menggunakan pendingin hawa yang mempunyai banyak kesan buruk terhadap alam sekitar terutamanya sebagai suatu faktor untuk menyejukkan suhu persekitaran rumah. Malah seperti yang kita tahu, kos bil elektrik bagi pendingin hawa sangat tinggi. Banyak sebenarnya kegunaan dan kebaikan dalam mempelajari serta mendalami segala aspek sains yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan harian. Masuklah di rumah kita sendiri. Seharusnya kita menggunakan ilmu yang kita ada untuk memberi impak dalam kehidupan kita dan keluarga kita sendiri. Akhir kata, sayangilah alam sekitar dan praktikkanlah konsep sains dalam alam semula jadi ciptaan Allah dalam kehidupan agar ia dapat memberi sepenuh manfaat terhadap diri kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih saya ucapkan.